Asalnya actually masalah bila Lailatul Qadar, Allah dah bagi tahu kepada Nabi tahu. Dah bagi tahu. Nabi nak sampaikan para sahabat. Sahabat sedang sibuk berbincang. Rasulullah takdirnya Allah jadikan dia lupa. Oh. Takdirnya jadi dia dah tahu. Dan yang terakhir is istiqamah. Berterusan. Consistency. Bila dah dapat tu, hold. Masya Allah. Jangan lepas tu tunggu Ramadan habis. Bateri habis. Habis raya saja semua goes. Lebih off dari on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton YouTube kita, followers of Al-Khadim Foundation. Start the game, give salam, let us answer. Oh, macam tu Bagi peluang untuk kita. Bagi peluang orang salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, alhamdulillah. Alif doakan semua penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Hari ni Alif sebenarnya excited sangat dapat bersama dengan Al-Khadim channel hari ni to sit down dengan Alif punya Syekh. Korang kena tahu, Alif dengan Syekh Hussein Ye, alhamdulillah kami bersama-sama we did one of our most memorable ibadah in my life, of course, one of the moments bersama. We did haji bersama-sama 2023 bersama dengan Dr. Mazhar lah, Syekh sekali, dengan Dr. Ruzaimi, together dengan jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah, Alif dengan Syekh Hussein, kita orang duduk dekat sebulan, 20 plus days together kita, Syekh. 20 hari lebih. Alhamdulillah, banyak cerita ilmu yang dikongsi yang Alif akan ingat sampai bila-bila. Dan antara pengalaman yang Alif nak cerita dekat anda semua penonton-penonton, actually Syekh, ada hari tu before bulan puasa, ada satu video viral Syekh buat push up dengan Mufti Meng kan. And tu viral kan. And then actually dalam comment section tu Alif cakap, korang tak tahu betapa fitnya Syekh ni sekarang. Syekh Hussein ni masa kita hari melontar kan, and then kita kena berjalan ke Mekah untuk melakukan tahlul akhir, untuk tawaf ifadah kita. Kemudian bila kita nak buat tu, ada grup yang akan jalan. So grup yang berani ni sebenarnya grup Syekh Hussein. Kita kena jalan dari tengah-tengah panas, all of us berjalan ikut grup Mina terus ke Mekah. Ya, daripada Mina ke Mekah. Itu dalam 5 kilometer kita kena berjalan. Kemudian kita kena tawaf dengan jutaan orang. Allah. Kena sa'i. Nikmat dia. Kita berjalan tu, Masya Allah, kita non-stop berjalan lebih kurang 6 jam setengah. Syukur. Dan yang bestnya, Syekh Hussein habis lebih awal daripada Alif. Alhamdulillah. Macam mana Syekh boleh maintain fitness masa tu? Masya Allah. Ialah nikmat. Kesihatan satu nikmat. So kita guna kesihatan untuk mengabdikan diri pada Allah. Anything kalau Allah mau kita buat, I'm ready. We are ready anytime. Lepas tu kita orang Islam, kita as Muslims, kita kena always be prepared. Correct. Our body kena physically kena fit. Dia ada 3 benda yang kita perlu beri perhatian. Agama kita is a very well balanced agama. They talk about the physical needs, mental and spiritual. Bodily, you must be fit, be strong. The Prophet said, al-mu'min qawiyun khairun wa habba ilallah. Orang Islam yang beriman, yang kuat, sehat, lebih disukai Allah dari orang lemah. Masya Allah. Kita pun dah tahu yang sebenarnya contoh terbaik adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, yang badan sentiasa fit. Umur Rasulullah SAW pun umur 60 masih berperang, angkat pedang lagi, naik kuda. Allahu Akbar. Kita nak lari sekarang pun tak boleh lah kan. Macam mana kita jadi umat yang sebenar, Masya Allah. So jadi sambil kita masih lagi di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Hari ni kita dah berpuasa 13-14 hari, Syekh. Kita mungkin hari ini dah 12 hari kita berpuasa. Jadi kan. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, Alif ada lah mungkin soalan-soalan yang mungkin Alif nak tanya kepada Syekh, yang mungkin kita semua boleh dapat manfaat dan juga ilmu baru hari ni. Okey. Jadi kita dah 12-13 hari berpuasa.
Alhamdulillah kita bertemu di bulan Ramadan sekali lagi, Allahu bulan yang Akbar. mulia, Nah, yang kita pun tahu sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun sallallahu alaihi wasallam. sentiasa berdoa Nah, agar berjumpa dengan Ramadan. Ramadan. Jadi kita yang terpilih ni Syekh, yang dapat tahun ni, patutnya kita menggunakan sepenuhnya rezeki kita bertemu dengan Ramadan. Tapi ada juga bad habit kita, mungkin kita manusia yang banyak melakukan kesilapan, Nah, menjadikan kita punya bulan Ramadan ni rosak, you know. So kita halfway lah ni Syekh. Kan mungkin 12 hari yang sebelum ni kita banyak bercakap buruk. ya. Kan maybe kita tak praktis yang sebenar-benarnya apa untuk mendapatkan amalan tambahan, pahala yang berganda. Jadi moving forward untuk hari yang seterusnya ni apa yang kita boleh buat Syekh? Ya. Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada agama kita, tujuan yang pertama kita kena tahu kenapa Allah suruh kita puasa. Nah, itu penting. Dan siapa yang Allah suruh? Allah Rabbul Alamin dalam surah Baqarah ingatkan kita dengan firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia seru orang beriman. Ya. Berarti orang beriman senantiasa bersedia. Apa saja perintah Allah, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Listen and obey. Yes. Simple as that. That is the first, second, third generation. They are so blessed because of that. Dia adalah umat sami'na wa ta'na. Lepas itu, tujuan Allah mau kita puasa to become a better person. Supaya kita akhirnya jadi muttaqin. La'allakum tattaqun. Itu akhir ayat itu. Supaya kamu bertakwa. Bertakwa artinya you are aware about your weaknesses, kelemahan you tahu. Jadi walaupun kita tak dapat tinggal ke semua, but you must prepare to move, to change. Ya. That is how you mesti bersedia. Kena berhijrah untuk Hijrah. jadi lebih baik. Nah, kepada yang lebih baik. Baik. Memang kita tahu kita manusia biasa, banyak kelemahan, kecacatan. Puasa bukan sekadar tinggal makan, tinggal minum. Nabi dah kata, "Malam yada qawla zur wa amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa syaraba." Kalau sekadar tinggal makan minum, tapi benda itu bohong, fitnah, kata mengata, God doesn't want your puasa. masih you teruskan. Allah tak berhajat kepada puasa kamu sekadar tinggal makan dan minum. Yeah. Allah doesn't need your fasting. It's more than that. It's a discipline, man. Yeah. Self-control, man. Kita kena kawan nafsu kita. Kita tahu kita semua ada nafsu. Betul. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu suami Suami isteri. isteri. Kawan. To show that you are in Control. control. You are master of your own desire. Memanglah cakap pasal orang sedap. Sedap Yeah. di lidah. Yeah. Kan? Dia macam rojak lah, pasembur lah. Kan? Tapi salah. Yeah. Jadi kita kalau dah puasa, control balik. No more. Yes. Tapi katalah masih ada kelemahan. 12 hari sudah habis. Yeah. Masih macam tu juga. Please. Change. It's not too late. It's not too late. Dia belum habis lagi Ramadan. Hmm. Belum masuk Lailatul Qadar lagi. There's a lot of blessing. Tengok apa Nabi sabda. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sambut puasa dengan dasar iman, bukan asal puasa. Bukan ikut adat. Yeah. Apa nak buat? Semua tak makan. Ikut je lah. Ikutlah. Bukan atas Bukan. dasar iman. Dan muhasabah. Hisab. Ikut SOP puasa. Yeah. Apa yang Allah janji, Nabi sebut, dosa kamu semua diampuni, dihapuskan. Tengok kelebihan puasa. Kita tahu kita banyak kelemahan. Yeah. Tapi Allah sedia untuk memaafkan kita. Pintu tu sentiasa terbuka. Terbuka. So, peluang masih ada. It's up to us, of course. Yes. Kita mau berubah atau tidak. Peluang dah bagi, offer dah bagi. Nak atau tidak. Kalau kita kata, ya saya nak berubah, insya-Allah kita boleh berubah. Allah will help you. Allah help those who help themselves. You come to me walking, I come to you running. Huh? Because Allah say, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah satu-satu orang, kaum, tanpa dia sendiri mau berubah. Everything come from us. Do you have the intention nak berubah?
to be a better person. Kita kena tanya diri kita. Kalau kita kata insya-Allah lah tapi saya masih struggle, no problem. As long you are trying. And cara yang terbaik. The migration itu ialah you kena tukar your suasana. Tukar suasana Artinya kita punya surrounding kita, surrounding. habit kita. Because habit kita terpengaruh dengan keadaan. Ya. Kalau kawan-kawan kamu memang begini, you bersama mereka, you akan jadi macam mereka. So you must sacrifice a bit. Ubah, cari teman-teman suasana yang lebih baik. Ya. That's why Allah said wa kunu ma'as sadiqin. Cuba bersama orang yang baik-baik. Akhirnya mudah you jadi baik. InsyaAllah. Tapi kalau you masih dengan geng-geng dulu, bukan tak boleh. Susah Ya, susah. lah. Dia kata, if you are strong, tak apa, you pergi mana pun. You ada prinsip, you Yeah. jaga. Tapi takut kita lemas. Ya. So agama Islam telah ajar kita, tunjuk jalan. Kalau suasana you begini, pertama you mesti nak adakan sedikit penghijraan. Perubahan. It's very common. It's not common. So sekarang kita dah tahu that number one, it's not too late. Not too Tak terlalu lambat lagi. Pintu tu untuk berubah, Yeah. Allah sentiasa terbuka. Change your surrounding. Correct. Kalau nak berubah, masih Best ada way. best way, kan? Jadi macam Syekh cakap yang diorang nak kejar, okay, malam Lailatul Qadar. Dan ada yang hadis yang menceritakan malam Lailatul Qadar ni ada sahabat-sahabat tanya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Tanya yang cari dekat hari yang mana? Hari yang mana? Dan Nabi cakap malam yang ganjil. Tapi ada orang kan, dia attack yang malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ramai Syekh. Yeah, Dia kata dia nak buat macam tu. Macam mana tu? Dia kata, oh ini ada hadis sahih keterangan. So aku aim yang ni je lah. Boleh ke Syekh? Ya, boleh, terserah pada kita. Tapi Nabi ambil sikap yang lain. Biasa cari pada akhir 10 malam. Kita tak tahu. Asalnya actually masalah bila Lailatul Qadar, Allah dah bagi tahu kepada Nabi tahu. Dah bagi tahu. Nabi nak sampaikan kepada sahabat. Sahabat sedang sibuk berbincang. Rasulullah takdirnya Allah jadikan dia lupa. Oh. Takdirnya jadi dia dah tahu. Oh, Dia masya-Allah. nak kongsi. Akhirnya Allah jadikan dia lupa. Itu yang datang haji kata carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi di waktu yang sama Nabi iktikaf 10 malam terakhir. Kerana dia tak mau lepaskan peluang. Kerana malam itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan berarti 80 lebih tahun. Ada orang misinterpret tu. Orang cakap, oh malam 1000 bulan. No, dia lebih baik. Khairum min lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Saya ada satu penglangan, Alif. Ha. Waktu saya jadi Director of Islamic Center di Hong Kong. Saya terkejut satu malam 27. Yang orang anggap itu malam Lailatul Qadar. Kena pula hari tu hujan. Malam itu saya terkejut. 8 tingkat Islamic Center itu di Hong Kong. Penuh. Wow. Sampai subuh. Masya-Allah. Orang datang kumpul, buka puasa, lepas tu semayang. Berapa rakaat dia semayang? 100 rakaat. Qiyamul Lail. Masya-Allah. Terawih dengan Qiyamul Lail supaya satu malam tak tidur. Tak terlepas. Berarti garanti dapat. Malam 27. Malam 27. Okey. So lepas itu, malam 28 Kosong. hilang semua orang. Orang bisnes ini. Orang Hong Kong bisnesmen banyak. Semua sibuk dengan bisnes. Ya. Dia buat kira-kira, kalau saya kenal Lailatul Qadar malam itu, saya punya ibadat sudah in advance lebih dari 80 lebih tahun punya ibadat. Artinya kalau saya tak datang lagi malam-malam lain, Tak apa lah. advance tu ada. 80 lebih tahun punya advance. Tahu tak? Dia buat audit kira dulu dah. ada audit. Oh, dia dah audit. Saya kata tak boleh kira begini. Tapi ala kulli hal malam Lailatul Qadar itu siapa pun tak tahu sekarang.
Allah takdirkan begitu. Hanya dia suruh kita usaha. Tapi malam 10 malam yang terakhir adalah waktu yang very very important for us to revisit balik puasa kita yang sebelum. Mana kecacatan, mana kelemahan, no more. Ulun. Kita kena time to be committed, to be serious. Kita nak apa? Permulaan mungkin banyak kecacatan, kelemahan, itu normal. Yeah. Tapi want to have a good ending. Itu yang kita doa, Allah makhtim lana bil husnil khatimah. Berikan aku perakhiran yang sempurna. Yang terbaik. To do that, nothing is too late. Ya. Start dari sekarang, kita kena niat dulu. Ya. Mesti start dengan niat. That's why saya sebut 3 I kena jaga. 3 I pertama, intention, niat. I kedua, strengthen your iman. Semua tentang Lailatul Qadar, Qiyamul Ramadan yang kita pengen terawih, puasa. Nabi kata apa? Man shoma Ramadan imanan. Dengan iman. Man qama Ramadan imanan. Man qama Lailatul Qadar imanan. Semua dikait dengan iman. That's why first our intention must be correct. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang kedua, fokus on memperkuatkan iman kamu. Membaharui iman kamu. Renew your iman. Renew your iman. Recharge your iman again. Ya. Dan yang ketiga apa? I ketiga, istiqamah. Berterusan. Consistency. Ya. Kalau you tidak itu yang kita ada on off itu. Ya. Lebih off lebih dari on. Bateri habis. Jadi kadang-kadang bukan sengaja off. Dia bateri habis. Ya, memang kita tahu bateri kita ni bateri tak tahan. Bateri tu yang tak tahan. And that's why Ramadan itu didik kita apa? Yeah. Connect yourself. Especially the akhir 10 hari. Connect yourself with Allah through Quran. Baca Quran. The manual. Because Back to the base. Nabi kata apa? 24 Ramadan dan hadis. Allah turunkan Al-Quran. First Ramadan Allah turunkan Suhuf Ibrahim. 6 Ramadan Allah turunkan Taurat pada Musa. 13 Ramadan Allah turunkan Injil pada Nabi Isa. 24th Ramadan Allah turunkan Quran. The final book. Allah. Ini seakan kalau kitab you terima daripada the king. Masya How do you Allah. feel? Honored. You're honored. Ini king of all king punya buku. The creator The creator. of the heaven and earth. The Masya Allah. all-knowing, the all-seeing. Allahu Akbar. Quran is a shifa, rahmah. Allahu Akbar. Please, read the Quran. Understand the Quran. And the understand. Quran. A lot of people yang dia read, tapi tak faham. Dia dah hafal, masih tak faham. Sebab itu dia tidak boleh jadikan Quran sebagai panduan hidup. Sebab tu bila dia baca tapi dia tak faham, macam mana dia nak praktis? Tak boleh. Macam dia nak praktis sebab dia tak faham. Tak faham. So it's time to upgrade. Saya pernah jumpa kawan saya yang belum Muslim. Dia bukan Muslim. Dia pun tak boleh baca. Betul? Saya kata, you read the meaning cukup. Please. Tafsir. Tafsir. I give you the Quran, you baca. After 2 years dia jumpa saya. I read the Quran. I habis saya baca maksudnya tafsir. Fantastic this book. Siapa yang cakap? Yang tidak Muslim. Yang Muslim tak faham lagi. Allahu Akbar. We hope Subhanallah. the last 10 days itu kita plan dari sekarang lah. Yes. You jangan pula lalai. Nantilah. Tak boleh nanti. Tak boleh. Plan daripada sekarang. That means you are ready physically, mentally, spiritually. You are ready for the 10 last day. Yes. And first thing lagi, pertama, Allah maafkan kesalahan you. Itu satu. Keampunan. Tiap-tiap malam tahu Ramadan. Terbuka Allah anytime. sedang tunggu. Siapa mau supaya dosa jadi ampun. Minta. Kemudian, buat apa yang saya suruh. Ya. Kerana kalau you mau, Allah respond to your prayer. Allah kata, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي. Apa saya suruh buat dulu. Simple saja. You jangan mau gaji, kerja tak nak. Kerjalah dulu. Buat dulu. Dah suruh kan? Dah suruh kan. Dah. Dah buat. InsyaAllah saya sediakan pahalanya. Simple. Hanya you must
Ambil peluang sebelum terlambat. Ada satu hadis saya nak kongsi, very important. Satu hari Nabi jumpa sahabat. Dia bagi kuliah. Dia panggil sahabat ikut dia ke member dia. Member Nabi 3 tingkat saja. 3 step. Jadi akhirnya mereka pun ikutlah Nabi. Duduk depan member, Nabi naik. Naik pertama, Nabi hanya cakap amin. Kedua, amin. Ketiga, amin. Lepas tu Nabi menghadap sahabat, terus jalan turun. Sahabat panik. Nabi ajak kita ke sini. Kemudian dia naik. Betul dia turun. Kemudian dia naik, dia hanya kata amin, amin. Siapa doa? Siapa yang doa apa yang diaminkan oleh Nabi? Kata Rasulullah, Jibril berdoa. Ketika saya naik, saya cerita satu saja. Jibril kata, ya Allah, kalau bulan Ramadan orang berpuasa tidak dapat keampunan Allah, jangan izinkan dia masuk syurga. Jibril kata, siapa amin? Nabi. Allahu Akbar. Itu chief of the angels and chief of mankind. Allahu Akbar. Can you imagine? The closest to Allah. Tak boleh main-main. Kenapa yang Jibril kata? Because Ramadan sepatutnya membantu kita jadi manusia lebih baik. Mesti bawa perubahan. Kalau memang tak ada perubahan, you have failed lah. Allahu Akbar. 100% you fail. Ali rasa so 3I. Bila kita dah halfway ni, first betulkan niat kita. Betul. Apa-apa semua tu innama a'malu bin niat. Niat dalam hati. Ya. Semua start dari hati. Start. The first I, kita punya intention. The second I is our iman. Recharge our iman. Correct. Strengthen our iman. Correct. Dan yang terakhir is istiqamah. Berterusan. Consistency. Bila dah dapat tu, hold. Masya Allah. Jangan lepas tu tunggu Ramadan habis. Bateri habis. Habis raya saja semua goes. Lebih off dari on. Kena sentiasa on. One thing I like to add, ambil kesempatan. Kesian. Kesian kepada orang Islam. Tidak ada orang ingatkan mereka. Kita orang Islam, bila habis Ramadan, apa kita buat? Lepas habis Ramadan, apa kita buat? Kita tak continue. Walitukmilul iddata, bila dah habis kata 30 hari atau minimum 29. Okay. Walitukabbirullah. Cara kita sambut raya ialah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak boleh dengan mercun. Ya. Itu bukan kita punya, orang lain punya. Mana nilai kita? Ini tengah-tengah terawih pun untuk mercun lagi. Mana nilai kita? Kenapa kita tinggalkan nilai agama yang begitu cantik? Kita membazir. Sound pollution, air pollution. Mendatangkan darurat. La Mudarat. dararar wala dirar. Jangan seseorang tu mendatangkan mudaratkan diri dirinya dan atau memudaratkan orang lain. Kalau kita pegang tu, kita tak akan buat benda tu. Kita hanya harap khutbah akan datang. Ni jangan lupa. Ingatkan bapak-bapak semua. Janganlah beli benda ini kepada anak-anak. Pembaziran itu sesungguhnya adalah amalan syaitan. Dan kita harap orang Islam jangan buat urusan perniagaannya itu. Allah. Pasal kita yang meniaga, kita yang jual. Orang kita yang beli. Menggalakkan kita lagi. yang bakar. Allah. Duit kita bakar. Ya, semua nilai agama diganti dengan mercun. Apa benda ini? Ya, betul. Ya, ini saya ambil kesempatan. Dan alif adan saya pun ambil kesempatan. Supaya kita sedarkan umat kita. Bila kita nak berubah. Kalau orang yang tak faham, dia dengan kita lebih kurang sama saja raya. Ya. Sama-sama mercun. Dulu. Tak apa. Tak apa. Dulu kita ada buat. Ini 2024. Kita kena tahu. Time to change. Now we know. Yes. Time to move forward. Yeah. Be a better Muslim. InsyaAllah.
Itu harapan kita. InsyaAllah. Dan itu yang kita nak tetapkan, kita punya niat tu kan, to be better. Okay, kita dah tahu, Syekh dah bagi tahu dah apa yang now seseorang tu mungkin mungkin Syekh boleh kongsi dengan Alif lah kan. Dulu bila kita buat haji sama-sama, bila kita dapat tahu yang bila dah selesai haji, kita nak tahu ada tanda-tanda haji yang mabrur kan. Tapi kalau kita nak tahu yang macam mana puasa kita ni diterima, ada ke dia punya tanda tu yang mungkin Rasulullah SAW ada sebut kat kita, ataupun ada tanda-tanda yang okey, ni adalah tanda yang Allah terima ibadah kita? The first thing, kita sudah tinggalkan makam iman kepada takwa. Kalau you boleh kawal nafsu makan, minum dan lain-lain, yang halal pun you boleh kawal, apalagi yang haram. Jadi sudah tentu kita tak akan buat lagi yang haram. Because yang halal pun kita dapat kontrol, sekarang yang haram lebih mudah kita kontrol. Betul. Jangan lagi tipu orang, jangan fitnah orang, mengata orang, tak jari bercakap dengan orang. Kadang-kadang bukan kata lah, sekarang tangan. Itu fitnah tu. Kita share message yang tak betul. Allah kata fatabayanu, kalau ada apa-apa kita kena dapat penjelasan, ya, confirm dulu. Ini confirm mati, kita confirm dulu. Tak boleh lah. Dan kadang-kadang kita nak tahu Ramadan, kata Nabi, kata sahabat, kata isteri Nabi Aisyah, tidak ada satu orang yang lebih generous dari Nabi waktu Ramadan. Allah. Dia tiap-tiap hari kalau boleh dia nak bagi. Dia nak baik. He do not just want to keep, he keep on giving. Not to keep on giving. Keep on giving. InsyaAllah. So Alhamdulillah, kalau orang puasa semakin kedekut, semakin bakir, itu tanda. Tanda dia lah. Itu tanda. Boleh tahu sendiri lah. Ya, you sendiri. You sendiri. You sendiri tahu. Tak payah orang beritahu. Masih tu sombong lagi, degil lagi. And then you know. Kerana dia mesti bawa perubahan. Sikap you akan berubah. Itu kita panggil apa tu, Syekh? Kita nilai diri sendiri tu. Yalah. Kita muhasabah diri. Everything start from kita. Patutnya kita lepas Ramadan ni aku jadi lebih baik kan. Kenapa yang ni aku tak keep on giving lagi kan. Jangan dah bakir kedekut, jangan kira. Allah have been giving you. Apalagi kita sebab itu kita di Al-Khadim kita ada squad, kita kata SPK, Squad Prihatin Kemiskinan. This year we campaign 500 family yang di bawah jagaan kita. Masya Allah. 500 ini artinya siapa yang nak ambil bahagian, dia pilih lah. Untuk 1 tahun. Bukan untuk sekali ya? 1 year. 1 year. To take care of 500 families. Allah. Itu kita punya target this year. Tiap-tiap hari kita dah hantar makanan buka puasa. Dah buatlah. Tiap-tiap tahun. Yeah. Kali ini, tahun ini kita campaign 500 keluarga. Siapa yang nak ambil bahagian, dia pilih mana-mana untuk 2,000 per family. Per year. Per year. Berapa kita belanja? Satu bulan? Kalau 2,000 per year. 2,000 untuk 12 months? Untuk 12 months. Berapa je? Berapa? How much? 100, 105, less than 200. Less than 200. Less than 200. 180 example. Yeah. We collectively, we will follow up this program. Kita sudah check data background orang fakir miskin yang berhak mendapat saudara baru dan semua. Kita dah check family dia, bagaimana dia ada dapat bantuan di Baitul Mal ke, kebajikan atau tidak, semua kita check. Sebab itu we come up with this plan, SPK, yang kita kata donation for 500 family for 1 year. 1 year. One family 2,000 ringgit sahaja. Itu sahaja. It's a good investment. Masya Allah. The rest we will follow up for you. Maknanya kita secara tak langsung hari-hari dah bersedekah. Masya Allah. Apa nama tu, Syekh? SPK. SPK. Squad Prihatin Kemiskinan. Alhamdulillah. Bersama dengan Al-Khadim Foundation. Kalau anda semua yang sudah menonton ni, bayangkan hari-hari menderma, bersedekah. Secara tak langsung, bayar 2,000 je. Habis. Untuk jaga 1 year,
selesai. 500 keluarga. Ali pun nak join. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang lebih mampu, lebih daripada satu family dia boleh bagi. Yeah, no problem. Always welcome. Alhamdulillah. Masya Allah. Anything you give, remember, dia tak akan berkurangan. Dia Rezeki bukan kamu. orang. Allah dah janji dah. Tak akan jatuh miskin orang yang memberi sedekah. Lalu Allah bagi tahu lagi, wama anfaqtum bi syai'in fa huwa yukhlifu. Setiap kali you bagi, saya bayar balik. Allahu Akbar. Kemudian apa kata Allah? Apa you buat dalam Ramadan, pahala dia tak terbatas. Berganda-ganda. Kalau ganda itu luar Ramadan. Luar Ramadan, setiap kebaikan you dapat 10 kali ganda sampai maksimum 700. Ya, asyra amsaluha ila 700 di'fin, kata Nabi. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa. Dan apa yang kita buat dalam bulan puasa. Tak ada limit. Unlimited reward. Masya Allah. Can you imagine? You dapat credit card unlimited. Unlimited. Nah, unlimited. Wah. Kaya akhirat. Alhamdulillah. InsyaAllah. It's your investment. Ya. Lifetime investment for your future. Allah. Kalau you masih tak ambil bahagian, memang rugi besar lah. Ya. Apalagi kalau 10 Ramadan kita nak iktikaf contoh. Ya. Dan you tak keluar. Everything you should start by now. Ya. Peluang masih ada, ambil. Kerana kita ambil skim pula, kita ambil squad ini, program ni. Kalau orang dah ambil semua, dah cukup, maka dia akan tutup. Ya. For this program. Oh, tutup terus. Tutup. Because dia dah sampai. sampai dia KPI dia tu, target tu. So kita harap sesiapa yang masih belum, lihat kita punya apa nama Instagram dan link kita. Link, dan look into the squad Prihatin Kemiskinan program. InsyaAllah. And we alu-alukan semua orang boleh ambil bahagian. Kadang setengah orang dia pun ada banyak harta dia simpan. Dia simpan untuk anak-anak lagi. Guna juga simpanan anak supaya anak itu terlibat. Dah menderma juga. Wallah. Jangan kita saja, anak pun kita biasakan dari kepada muda. Duit kita pun. Ya. Bukan? Bukan duit anak. Kita cakap je tu duit anak. Proxy duit kita. Proxy. Nama dia. Tak Via faham. proxy. Proxy. Biasa. Tapi kita perlu juga bagi tahu anak ini duit anak untuk bantu orang susah. Ya. Itu yang Ali suka cakap, share. Ali cakap apa tau? Orang cakap MLM, multi level marketing. Correct. Tapi this is MLP, multi level pahala. Allah. Anak kita dah berjalan dah macam tu. Kemudian anak kita dah terdedah daripada kecil suka bantu orang susah. Ya. We hope inilah tanda anak soleh. Kita semua nak anak soleh. Ya. Dia Esok akan kena- membantu kita di alam kubur nanti. Alam kubur. Kita mati dia semayang. Ya. Mendoakan Anak soleh kita. doakan kita. Ya. Tapi kalau kita tak didik, Allah. kemudian hanya nak anak soleh, tak follow up. SOP ada ikutlah. Kalau kita semayang, suruh anak semayang. Kan? Ya, ikutlah. Ikut. Kita puasa, suruh anak puasa. Hmm. Tak boleh satu hari, setengah hari dulu. And then we develop. Akhirnya mudah anak jadi soleh. InsyaAllah. And that's why kita selalu buat program ini. Kita libatkan orang muda. Ya. There will be one day dalam bulan Ramadan nanti yang kita kenal pasti, saya pun dah lupa, yang kita force kita akan keluar. Ini yang kita dah bantu. Okay. There will be one day yang force ini akan keluar. Lebih dari 60-80 kereta akan datang Untuk give. untuk bawa barang makanan. Minyak tengoklah family punya background. Kemudian yang wang kita bagi juga. Akan bagi. Kita akan tengok case by case. Wang berapa banyak, lepas tu makan minum asasi kita siapkan beras lah, minyak lah, gula semua. And this volunteer, our volunteer team, semua datang ke market, ambil load, address ada, pergi. Sambil bagi, sambil cek rumah mereka. Masya Allah. That's how we do things. Kita dulu orang datang, Minta kita pergi. kita kena pergi. InsyaAllah. Supaya dia kalau tak betul dengan kita boleh lihat. Boleh nampak. Kita boleh nampak. Ya. Alhamdulillah. A lot of changes. Dan kita juga as kuat prihatin kemiskinan itu ada projek. We empower orang susah. Kalau dia ada skill boleh masak nasi Bantu lemak, diorang. kita Untuk bantu generate lagi. generate. Income. You masak, kita beli, kita supply makanan pada orang lain. Ya. Kita ambil dari you. Empower. Empowerment. Ya Allah. Supaya dia tak payah selalu minta. Ya. We don't give him fish every day. We give them a rod. rod. Yeah. And the skill. Masya Allah.
That is how we work in kita punya pertubuhan Al-Khadim to make sure that yang orang berada dapat buat sesuatu untuk orang yang tak berada. Lagi satu share. Mungkin Ali nak tanya, bila kita nak beramal ni kan di bulan puasa ni, menjaga kita punya community, jaga jiran-jiran tetangga, adakah orang non-Muslim tu pun jatuh dalam community kita yang kita jaga? Oh ya. Kerana agama Islam ajar kita supaya berbaik bersama dengan semua manusia. Rahmatul lil alamin. Nabi rahmatul lil alamin. Rahmatul lil alamin. Siapa saja jiran kita ada 3. Satu jiran, keluarga kita. Keluarga kita ada 3 hak tau. Hak keluarga, hak jiran, hak orang Islam. Yang kedua, bukan keluarga, sama-sama Islam. Hak jiran dan hak sesama Muslim. Yang ketiga, hak jiran. Tak kira Muslim tak Muslim. Dia ada hak dia. Dia ada hak. Jadi itu pun boleh jadi amalan. Membagilah. Bagi. Nabi selalu membagi. Ya. Akhirnya orang rasa kecantikan Islam. Ya, betul. Agama Islam agama kasih sayang. Betul. Orang prihatin pada orang susah. Islam anjur kita buat kebaikan. Kebaikan untuk semua orang. Akhirnya orang jinak hatinya terhadap kita, Islam mendapat hidayat Allah. Itu tengok. Yang Habib Nurmagomedov dia cakap apa? The non-Muslims, they don't read the Quran. So they read us. Kita lah kena jadi the example of kita punya faith. Action speak louder than word. Jangan cerita Islam bagus, syurga tapi you seorang nak masuk syurga ke? Dan lagi satu, mungkin sekarang banyak berlaku kan sekarang Syekh kan, macam antara kita orang Malaysia ada isu macam bergaduh perkauman lah, tapi Nabi Muhammad SAW dah bercakap yang there is no non-Arab better than Arab. Itu and an Arab and no Arab is better than a non-Arab. So meaning Islam ni actually dia beat racism. Agama Islam dia datang to represent everyone. Ayat Quran satu kata ya ayuhan nas. Wahai manusia. Dia tak kata wahai Arab. Wahai Muslim dia kata wahai manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unza. So kami telah jadikan kamu dari lelaki dan wanita. Male, female. Ingat, male, female. Always remember male and female. Okay. Dan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian takdir Allah jadikan kita bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Untuk kita saling mengenali antara sama lain. Bukan bergaduh. Bukan nak fitnah. Bukan nak hina. You hina orang kata Cina kerana kecinaannya. Ni orang Cina Muslim. Ini orang Islam Muslim. Kalau you hina orang kerana warna, ini Allah yang takdir. Warna Allah yang jadi. You hina ciptaan Allah tak boleh. Berdosa. Sebab itu li ta'arafu. Akhirnya Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. The best among you is not because of your race, because your name, because of your taqwa inside. Apa Nabi sabda? Ini datang haji, waktu kita pergi haji, kita mesti ada wukuf di Arafah. Tanpa wukuf haji tak sah. Itu rukun. No Arafah, no hajj. No hajj. So what did the Prophet say? Nabi hanya sempat buat haji sekali saja seumur hidup. Walaupun ada niat akan datang, Allah takdir tidak lagi. Waktu dia sedang khutbah, dia baca hadis ini. Ayyuhan nas, wahai manusia. Dia sedang berhadapan 100% Muslim di Arafah. Tapi dia cakap, tengok bahasa dia guna. Ayyuhan nas, wahai manusia. Inna rabbakum wahid. Ingat, Tuhan kamu yang sebenar satu. Only one true God. You nak name 2, 3, 10 kali itu dia problem. The truth, only one true God. One true God. Then, kullukum min Adam. Semua kamu adalah keturunan Adam. From one papa, one mama, Adam dan Hawa. Barulah dia sambung. Laisal Arabyun fatlun alal a'jami walal ahmar ala aswad. Bukan orang Arab lebih baik dari orang bukan Arab. Bukan orang putih lebih baik daripada orang hitam dan sebagainya. Kecuali takwa. Ini yang indahnya Islam. Universal value. Islam datang represent everybody. Not one race, not one color, not one nation.
rahmatul lil alamin. Rahmatun lil alamin. So sampai kalau orang susah itu orang yang tidak muslim, kita perlu mendekati mereka. Dan bantu. Kalau dia Bantu. susah kena bantu. Akhirnya kata Nabi, fa wallahi, dia sumpah dengan nama Allah. Kalau dengan usaha kita sedikit terbuka hati orang itu untuk menerima Islam. Islam. Kerana Masya-Allah. Pahala. kamu adalah manusia yang paling kaya di sisi Allah. Allah. Selamatkan satu insan daripada neraka kepada syurga. Dari kegelapan pada cahaya Islam. Kalau you billionaire tapi tak boleh selamat satu orang dari neraka, you are a poor person. You are a loser. Rugilah. Rugi. Itu hanya guna lidah Lidah saja. je. Dan Menyampaikan contoh. dakwah saja dan contoh. Action Street London Network kita rasa sedih. Ya. Dakwah hampir mati. Ya. Bila saya kata dakwah, ya we are involved. Al-Qadim memang matlamatnya memperkenalkan Islam pada orang yang belum Islam. Kemudian dengan amal kebajikan. Itu Al-Qadim punya Value. prinsip. Ya. Kerana dakwah ini artinya sampaikan Islam pada orang yang belum Islam. InsyaAllah. Kalau sama-sama Islam, bukan nak Bawa. dakwah, you dah umat Dah ijabah. tahu. You dah Dah tahu. Hanya ingat-ingatkan saja. Jangan lupa ya semayang. Jangan lupa semayang. Jangan lupa Ingat-ingat, puasa. jangan lupa puasa. Itu saya. Kita bukan dakwah lagi, kita islah. Ya. Betulkan, nasihatkan, adina nasihat. Ya. The real meaning of dakwah Is ialah kita ajak orang yang belum Islam pada to the Islam. That non-Muslim. is dakwah. Allahu Akbar. Saya guna kalimah lain juga. To the not yet Muslim. Not yet. Jangan hukum dia terus. Jangan hukum terus. Dia tak tahu. Ya. Allah kata zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang tak tahu. Kita tahu, kita tak bagi tahu. Siapa salah? Kita lah. Kita juga salah. Kita khianat pi risalah diri Allah. sendiri kan. Itu yang Nabi kata balighu anni wala ayat. Walaupun satu ayat you faham, sampaikan, jangan simpan. Jangan khianatan risalah. InsyaAllah. Dan Allahu Akbar. Islam Dan is very productive. Dan mungkin setengah orang dia orang anggap kan Syekh, dia kata yelah aku siapa, aku bukan Syekh, aku bukan ahli sata, aku tak ada followers yang ramai. No, semua orang ada tanggungjawab masing-masing. You at your own effort, I with my own effort kan. Senang saja. Senang je. Set good example. Set a good example. Kalau tak banyak cakap, jangan cakap. Tunjuk yang baik. Dia dah banyak cakap dah ni. You banyak cakap, banyak silap. Kan? Betul. Kan? Susah juga. Betul. You kalau mispresent agama pun satu fitnah. Betul. Kau tak, you be a good example. You tak khianati orang, sayang orang, Bercakap baik. cakap baik, bersih, disiplin, sidik, amanah, fatana, semua sifat Nabi you cuba ikut. Allah. You set good example. Saya dah tengok banyak kawan-kawan. Dia kata actually, I know Islam is beautiful. Tapi I don't know why. Saya punya kawan semua orang Islam tu tak elok. tak elok. You see, apa yang menghalang kita? Sebab itu pepatah orang kata, Al-Islam mahjubil muslimin. Keindahan Islam telah dikotori oleh orang Islam. Akhirnya orang nampak orang saja, tak nampak Tak nampak ajaran. agama tu. Padahal agama tu bersih, pure, sacred. Masya Allah. My experience, I became a Muslim from 60s. Begitu je, bukan ada orang dakwah pada saya, tak ada pun. Tapi kerana saya mencari, Allah buka pintu hidayah. Alhamdulillah. Tapi ramai orang, dia tak tahu. So it's time for us to be productive and reach out. And be efficient. Of course. Istiqamah. Istiqamah. You set good example. Yeah. A smile is a sedekah. Yes. Kan? Bagi orang, jangan ada masalah. Masalahnya. Tengok orang Islam bagus. senyum, kan? Tapi tengok orang Bukan orang Islam sedih. Jangan. Kan? Be kind. Be kind, be loving, sharing, caring. Apa Islam. susah? Peace. Allahu Akbar. Mana ada ucapan yang lebih indah daripada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wherever you go, spread peace. Peace salam. Spread salam. Spread salam. Itu antara pesan hadis Nabi tu. Nabi. Spread salam. Yeah. Don't spread hatred. Yeah, spread salam. Spread peace. Allahu Kita Akbar. selalu prasangka buruk kat orang. Yeah. It's time to change. InsyaAllah. Akhirnya saya nak tambah sikit saja. Yeah.
Allah bagi tahu sikap orang beriman, sikap umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu. wallazina ma'ahu asyidda'u ala kufar ruhama'u bainahum. Please, orang Islam kena cek ayat ini, faham. Orang Islam, Rasulullah dan mereka yang beriman sangat berpendirian. Hak tetap hak, batil batil, halal haram, haram haram. Sangat terus terang dengan orang yang belum Muslim. Kerana orang itu tak tahu. Kita tahu mana halal, mana haram. Kita mesti make it clear. Ya. Dan ruhama ubainahum. Sesama umat, you mesti mempunyai kasih sayang. Kerana kita adik-beradik dunia sampai akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita rasa sedih. Sama kita keras. Ya. Kita Tak berlembut. Kita suka hukum sesama kita, fitnah sama kita. So bagaimana kita boleh jadi contoh yang baik kepada yang lain. Start from daripada kita, Niat. hati kita, Iman kita. prasangka baik. Ya. Jangan ada sakwasangka. InsyaAllah. Apa juga yang kita ragu-ragu, atasi keraguan. Kata Nabi, dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu pada yang tidak ragu. Tanya. Tak tahu, tanya. Tak faham, kita jumpa bincang. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Nabi dah kata, la tadkhul jannah qati'. La tadkhul an-namim. Orang yang fitnah, orang yang khatat, tak boleh masuk syurga. Jangan seronok ya. Nak tuduh orang, nak fitnah orang. Jangan. Mudah-mudahan Ya. kita doakan supaya bulan ini benar-benar membawa perubahan Untuk semua. pada kita semua. InsyaAllah. Segi zahir kita, minda kita dan jiwa kita. InsyaAllah. Jangan lagi kedekut. Ya. Dan kita minta supaya Don't keep, sama but keep giving. and keep giving. Keep giving. Allah. Allahu Akbar. SPK here, look, come to us. Kalau you masih tak tahu, Ya. just visit us. InsyaAllah. Then we will share with you. InsyaAllah. So that everybody will have the opportunity To learn. to participate in Yeah. all the good deeds. Kita nak buat amalan salihah. Yes. Kerana bukan semua amalan Allah terima. Mm-mm. Allah hanya terima amal salih. InsyaAllah. Guided by the good intention and the way kita buat bantu orang tidak menghina Hina orang. orang. Tidak memperkecilkan orang. Dan menjatuhkan Tak, maruah orang. tidak. Best way. The best. Cara kita buat selain daripada bagi makanan, minuman, ubat, ya barang-barang orang sakit, we organize class for them. Jangan dia miskin pula minda. Kerana nak belajar ini free. You tak boleh datang, kita siapkan guru, ada satu tempat semua kumpul. Ya. Kita ajar mereka semayang. Semayang pun free. Ya. Apa alasan? Apa alasan ni? Everything we do, kita tak hanya bantu dia physical saja. Minda and spiritual. InsyaAllah. That is our value. Ya. Al-Khadimiyah value is always that. A balanced development. Ya. Body, mind and soul. InsyaAllah. May Allah accept our fast. Allahumma amin. Forgive all our sin. And then terima ibadat-ibadat kita, doa-doa kita. Dan jadikan kita insan yang mulia. Yang mempunyai sifat kasih sayang. Allahumma amin. Kepada orang-orang yang sangat perlu perhatian daripada kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, Allah. barakallahu fiik, jazakallahu Hayakallah. khairan Syekh Husin Yi. Hayakallah. Alhamdulillah, masya-Allah, macam-macam perkongsian yang kita dapat hari ini. Semoga dapat bermanfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah. Jadi Alif ambil point sikit tadi, share dah cakap tu dah cukup cantik. Just nak remind kepada anda semua, dah nak boleh beramal di hujung-hujung bulan Ramadan ni. Kalau ada yang nak menginfakkan, membantu keluarga, join squad prihatin kemiskinan Al-Khadim Foundation. Akan ada details yang korang boleh dapatkan. Jom kita sama-sama, let's be better Muslims. InsyaAllah. And for everyone, Amin. dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita dan menjadi Amin. sebab kita jadi jiran-jiran di syurga, insya-Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Baiklah, selamat berpuasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.